Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pon Channel, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan, guys. Gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama saya tidak membuat video. Sudah ya berapa minggu gitu, guys ya. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya pun rindu untuk membuat lagi video reaction yang mana tentang Malaysia. Dan video kali ini, guys, saya pun penasaran seperti apakah ini Malaysia ini. Memang tiap waktu gitu, guys ya, ada saja gebrakannya, ada saja yang membuat negara-negara luar itu tercengang gitu, guys ya. Apalagi ini Indonesia misalnya, negara saya ya. Tentu ini menjadi suatu pelajaran besar buat Indonesia gitu, guys ya. Dan yang mana dekat sekali gitu kan antara Indonesia dan Malaysia, tetapi kok Malaysia ini semakin hari semakin perkembangannya luar biasa, guys. Dan di sini dikatakan Malaysia bergerak senyap gitu, guys ya. Wow, seperti apakah pencapaian Malaysia di video kali ini? Saya pun penasaran. Mari sama-sama kita tengok videonya. Buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar, guys. Jom kita tengok videonya. Ini dia videonya. Jom. Hai. Anda tahu apa yang jadikan sebuah negara betul-betul berbahaya dalam cara yang paling baik? Bila ia bergerak dalam senyap lengkap sementara semua orang lain sibuk buat bising. Sekarang ini ada sesuatu yang sangat besar sedang berlaku di Malaysia. Apa itu? Dan kebanyakan negara ASEAN tak tahu apa yang bakal menghentam mereka. Menjelang 2026 berakhir, seluruh rantau akan bertanya satu soalan. Macam mana Malaysia boleh buat semua ini? Sebelum saya pergi lebih dalam, biar saya beritahu anda sesuatu yang mengejutkan saya. Bulan lepas, seorang ahli ekonomi kanan dari Thailand beritahu saya, Malaysia cuma negara biasa-biasa je dalam rantau ini. Tak ada apa yang istimewa, hanya bergerak perlahan sahaja. Kenyataan dia tu cepat lapuk, macam susu yang ditinggal bawah matahari. Sebab masa dia cakap tu, Malaysia tengah membina sesuatu yang sangat besar, sangat terancang, sampai bila ia akhirnya mendedahkan diri pada 2026 nanti, seluruh rantau kena kalibrasi semula apa yang mereka fikir tentang kuasa dinamik Asia Tenggara. Kalau anda tengok video ni sekarang dan anda percaya Malaysia patut dilihat, tolong buktikan dia salah. Subscribe channel ini sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebenarnya tengah berlaku. Apa sekarang itu? ini, pada saat ini, ada satu landasan kereta api yang membelah jantung semenanjung Malaysia yang tiada siapa di luar negara kita yang ambil perhatian serius. Laluan rel pantai timur. Anda mungkin pernah dengar tentangnya, tapi inilah yang anda tak tahu. Ini bukan sekadar landasan kereta api. Ini adalah pembedahan penggantian tulang belakang ekonomi Malaysia. Dan ia dah 86%, 87.07% siap. Fikir pasal nombor tu sekejap. Bukan 50%, bukan peringkat perancangan, 86%. Garisan penamat adalah Disember 2026. Dan bila benda ni dibuka pada Januari 2027, ia akan sambungkan pelabuhan Klang di pantai barat terus ke pantai timur, merentasi 665 km wilayah Malaysia. Tapi inilah yang jadikan ini bijak. Sementara negara lain masih berbincang tentang projek landasan kereta api mereka dalam mesyuarat jawatan kuasa, Malaysia tengah letak trek terakhir. Projek Mega 74.96 bilion ringgit ini bukan sekadar tentang pindahkan orang. Ia tentang pindahkan segala-galanya. Berangan dari China sekarang boleh sampai ke pantai timur Malaysia, diproses dan terus ke pelabuhan Klang untuk ekspor global. Laluan perkapalan yang biasanya ambil berhari-hari sekarang dimampatkan dalam beberapa jam. Destinasi pelancongan yang dulunya 3 jam perjalanan melalui jalan berliku jadi perjalanan kereta api 1 jam. Projek tunggal ini bakal jadikan seluruh kawasan di Malaysia relevan secara ekonomi dalam sekelip mata. Sekarang mari kita bincang tentang sesuatu yang akan ubah sepenuhnya cara dunia melihat Malaysia pada 2026. Visit Malaysia 2026. Anda fikir ini cuma satu lagi kempen pelancongan? Biar saya bagi anda nombor yang akan buat anda fikir semula segala-galanya. Malaysia mensasarkan 47 juta pelancong antarabangsa pada 2026. 47 juta. Untuk letakkan dalam perspektif, pada 2024, Malaysia terima 38 juta pelawat.
Itu lonjakan 9 juta orang dalam 2 tahun sahaja. Tapi lagi Gila. bagus, mereka bukan sekadar mengharap lebih ramai pelancong. Mereka mensasarkan 369 bilion ringgit dalam hasil pelancongan. Itu 81 bilion dolar Amerika mengalir masuk ekonomi Malaysia Uish. dari pelancongan sahaja. Dari- Macam mana Malaysia rancang nak buat semua ni? Inilah bahagian yang genius. Bermula dari Disember 2025 Okey. hingga pertengahan Januari 2026, Malaysia lancarkan 21 laluan penerbangan antarabangsa baharu. 21. Bukan satu atau dua laluan untuk test air. 21 sambungan segera yang bawa masuk 81 penerbangan terus seminggu dengan kapasiti hampir 14,000 penumpang setiap minggu. Wah. Mereka sambungkan Malaysia ke 8 bandar di China, Osaka di Jepun, Wih. Busan di Korea Selatan, tambah destinasi di Singapura, Indonesia, Indonesia Filipina, juga ada, guys. Uzbekistan dan Sri Lanka. Michelle Yeoh, pelakon pemenang Oscar tu, secara literal hadir dalam majlis pelancaran rasmi pada 3 Januari bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Masya Allah. Malaysia tak main-main. Mereka bawa glamour Hollywood ke pelancongan Asia Tenggara dan dunia mula ambil perhatian. Tapi pelancongan hanya permukaan. Biar saya bawa anda ke selatan, ke Johor, betul-betul di sempadan dengan Singapura, di mana sesuatu yang betul-betul revolusioner tengah terbentuk. Zon Gila. ekonomi khas Johor Singapura. Benda ni lebih besar daripada apa yang kebanyakan orang sedar. Kita bercakap tentang zon yang merangkumi 3,500 km persegi. Itu lebih daripada 4 kali ganda saiz Singapura. Itu hampir 2 kali ganda saiz Shenzhen, salah satu zon ekonomi paling berjaya China. Dan dalam separuh pertama 2025 sahaja, zon ini tarik 37.1 bilion ringgit dalam pelaburan yang diluluskan. Itu 66% daripada jumlah pelaburan Johor dalam 6 bulan sahaja. Inilah yang jadi menarik. Malaysia dan Singapura tanda tangan perjanjian rasmi pada Januari 2025. Cipta rangka kerja dua hala yang tawarkan perniagaan, sesuatu yang tiada siapa lagi dalam ASEAN boleh bagi. Gila. Kadar cukai korporat 5% untuk sehingga 15 tahun untuk aktiviti bernilai tinggi. 5%. Cukai korporat Singapura 17%. Kadar standard Malaysia 24%. Tapi dalam zon ini, 5% untuk 15 tahun kalau anda buat kerja berteknologi tinggi, bernilai tinggi. Mereka juga tawarkan kadar cukai pendapatan peribadi 15% untuk pekerja berpengetahuan untuk sehingga 10 tahun. Dan kadar biasa adalah sehingga 30%. Ini bukan diskaun kecil. Ini adalah Malaysia dan Singapura. Bersama cakap kita akan cipta persekitaran perniagaan paling menarik di Asia Tenggara dan kita letak duit kita di mana mulut kita berada. Dan kemudian ada infrastruktur yang bakal membuatkan semua orang terpukau. Apa itu? Rapid Transit System Link, Wow. RTS Link. Ini akan sambungkan Johor Bahru ke Singapura dalam 6 minit. Bukan 60 minit, 6. 6 menit. Dari stesen Bukit Yo. Cagar di Johor ke Woodlands di Singapura, 6 minit masa perjalanan. Untuk konteks, sekarang ni perjalanan tu boleh ambil 2 hingga 3 jam semasa trafik puncak ditambak. Okey. Bayangkan potong komut 3 jam jadi 6 minit. Ini dibuka Disember 2026 dan dijangka 2026 kendalikan ni. 40,000 penumpang setiap hari. Tiba-tiba, Ina tinggal di Johor dan kerja di Singapura. Jadi bukan sahaja boleh dilakukan, tapi lebih disukai. Nilai hartanah sepanjang laluan dijangka melonjak 15 hingga 50%. Ini bukan spekulasi. Ini adalah apa yang berlaku bila anda sambungkan dua kuasa ekonomi dengan infrastruktur futuristik. Tapi mari kita Terbaik. bergerak melangkaui infrastruktur fizikal. Okey. Mari kita bincang tentang infrastruktur tidak kelihatan yang akan lebih penting lagi. Apa itu? Pusat data dan kecerdasan buatan. Malaysia AI. sedang membina dirinya menjadi tulang belakang AI Asia Tenggara dan kebanyakan orang tak tahu ia tengah berlaku. Pada Mei 2025, Microsoft lancarkan kawasan awan pertama mereka di Malaysia. Greater Kuala Lumpur sekarang ada 3 pusat data hyperskala yang mewakili pelaburan 2.2 bilion dolar. Nyari itu komitmen terbesar Microsoft di Malaysia dalam lebih 30 tahun. Tapi mereka tak berhenti di situ. Pada November 2025, Microsoft umumkan rancangan untuk kawasan awan kedua dipanggil Southeast Asia 3 di Johor. Okey.
Google tengah bina pusat data $2 bilion di Selangor. Oracle umumkan rancangan $6.5 bilion. Pasaran pusat data Malaysia dinilai pada $6.15 bilion pada 2025 dan ia dijangka capai $11.4 bilion menjelang 2031. Inilah maksudnya dalam terma praktikal. Malaysia sedang jadi tempat di mana AI berlaku di Asia Tenggara. Bila syarikat di Singapura capai head capacity, mereka tak pergi ke Thailand atau ke Vietnam. Mereka pergi 15 minit merentasi sempadan ke Johor. Bila syarikat teknologi China nak berkembang di Asia Tenggara, mereka pilih Malaysia sebab infrastruktur, insentif dan sambungan. Malaysia peruntukkan 5.9 bilion ringgit untuk inisiatif AI dalam bajet 2026 mereka, termasuk 2 bilion ringgit untuk awan AI berdaulat. Itu bermakna Malaysia akan dapat latih, simpan dan gunakan model AI di tanah Malaysia dengan pengawasan Malaysia. Dalam dunia di mana kedaulatan data menjadi kritikal, Malaysia posisi diri sebagai hub AI yang dipercayai ASEAN. Dan semikonduktor. Mari kita bincang tentang semikonduktor sebab inilah di mana Malaysia main permainan paling panjang. Strategi semikonduktor negara mensasarkan 500 bilion ringgit dalam pelaburan terkumpul. Itu $118 bilion Amerika. Menjelang awal 2025, mereka dah dapat 63 bilion ringgit dalam komitmen. Antaman reka bentuk IC dibuka di Selangor dengan yang kedua dalam persediaan. Malaysia tak cuba bersaing dengan Taiwan atau Korea Selatan dalam pembuatan ship. Mereka pergi untuk benda bernilai tinggi. Reka bentuk, pembungkusan canggih, perkhidmatan peralatan, pekerjaan masa depan. Dan mereka sokong ia dengan beasiswa, program latihan, dan perkongsian dengan gergasi teknologi global yang sudah beroperasi di Malaysia. Sekarang inilah sesuatu yang kebanyakan orang terlepas bila mereka fikir tentang pembangunan ekonomi. Malaysia bukan sekadar bina infrastruktur dan harap perniagaan datang. Mereka bina ekosistem lengkap. Ambil zon ekonomi khas Johor Singapura. Ia bukan sekadar keringanan cukai dan jalan raya. Mereka tubuhkan Invest Malaysia Facilitation Center di Johor. Ini adalah kedai sehenti yang kumpulkan lebih 30 agensi kerajaan, pihak berkuasa persekutuan, pegawai negeri Johor dan entiti swasta. Kalau anda perniagaan yang nak tubuh dalam zon tu, anda tak perlu navigate birokrasi berbulan-bulan. Anda dapat kelulusan pantas. Lesen pembuatan untuk industri tidak sensitif. 7 hari bekerja, bukan bulan. 7 hari, surat tidak bantah kerajaan negeri Johor. Juga 7 hari. Ini penting lebih daripada yang orang sedar. 7 Di Asia hari, Tenggara, guys. birokrasi bunuh lebih banyak perjanjian perniagaan daripada apa-apa yang lain. Pelabur akan pilih lokasi yang sedikit kurang optimum kalau ia bermakna elak 6 bulan permohonan permit. Malaysia tengok masalah ini dan cakap kita akan buang ia sepenuhnya. Dan mereka sokong ia dengan dana kopelaburan strategik di bawah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Kerajaan secara literal melabur dengan syarikat swasta dalam projek bernilai tinggi. Ini bukan sekadar cipta persekitaran perniagaan mesra. Ini adalah Malaysia jadi rakan perniagaan anda. Mari kita zoom keluar dan lihat apa semua ini menambah kepada. Menjelang akhir 2026, Malaysia akan ada landasan kereta api pantai ke pantai yang beroperasi sepenuhnya, pindahkan barang dan orang pada kelajuan yang negara tak pernah lihat. Mereka akan ada 47 juta pelancong belanja, 81 bilion dolar dalam ekonomi Malaysia, disokong oleh 21 laluan penerbangan baharu dan infrastruktur pelancongan bertaraf dunia. Zon ekonomi khas Johor Singapura akan capai momentum dengan berpuluh bilion dalam pelaburan, kadar cukai korporat 5%, dan sambungan kereta api 6 minit ke Singapura. Microsoft, Google, dan Oracle akan ada pusat data operasi yang tukar Malaysia jadi hub AI Asia Tenggara. Industri semikonduktor akan tarik bakat terbaik dunia dengan peta jalan 118 bilion dolar yang jelas. Tapi inilah yang jadikan ini betul-betul berbeza daripada apa yang negara lain buat. Koordinasi, semua bersambung. ECRL jadikan Pantai Timur boleh diakses untuk pelancongan dan pembuatan.
Visit Malaysia 2026 dorong permintaan yang justifikasikan laluan penerbangan baharu, yang sambung ke lapangan terbang, yang diperbaiki, yang berkhidmat kepada zon ekonomi khas. Pusat data perlukan bakat semikonduktor, yang perlukan universiti, yang sebahagian daripada rangka kerja JSSEZ. RTS Link berkhidmat kepada pelancong, dan ratusan ribu profesional yang akan kerja merentasi koridor Johor Singapura. Setiap bahagian perkuatkan setiap bahagian lain. Kebanyakan negara buat satu projek besar dan harap ia berfungsi. Malaysia buat 15 projek besar yang semua jadikan satu sama lain lebih berharga. Itu bukan nasib, itu strategi. Dan masa itu pun bukan kebetulan. 2026 adalah bila Malaysia pegang pengerusi ASEAN. Setiap pemimpin di Asia Tenggara akan datang ke Malaysia untuk sidang kemuncak dan mesyuarat. Mereka akan lihat infrastruktur baharu. Mereka akan lihat pelaburan. Mereka akan lihat 47 juta pelancong buktikan tarikan global Malaysia. Mereka akan lihat zon ekonomi khas beroperasi pada kapasiti penuh. Dan mereka kena tanya diri sendiri, kenapa mereka tak fikir tentang ini dahulu? Ahli ekonomi Thailand yang beritahu saya Malaysia cuma negara rantau biasa bukan berniat jahat. Dia cuma tak ambil perhatian. Tiada siapa yang ambil perhatian. Nodas Fenudama bergerak dalam senyap. Menjelang orang perasan, anda dah terlalu jauh di hadapan untuk dikejar. Malaysia pada 2026 bukan sahaja akan berbeza daripada Malaysia pada 2024. Ia akan jadi kategori negara yang sepenuhnya berbeza. Infrastruktur, iklim pelaburan, ekosistem teknologi, kapasiti pelancongan, semua akan beroperasi dan terbukti. Dan setiap negara lain dalam ASEAN akan main kejar. Jadi bila orang bincang tentang kuasa besar Asia Tenggara, mereka biasanya sebut Singapura, Thailand, Vietnam, mungkin Indonesia. Mungkin Indonesia. Lepas 2026, Malaysia akan jadi nama yang anda tak boleh tinggalkan dalam perbualan itu. Bukan sebab mereka akan jerit tentang pencapaian mereka, tapi sebab keputusan akan mustahil untuk diabaikan. Kereta api akan berjalan, pelancong akan ada di mana-mana, pusat data akan berdengung, pelaburan akan mengalir. And then seluruh ASEAN akhirnya akan faham apa yang Malaysia bina, sementara semua orang lain cuma bercakap. Itu bukan ramalan. Itu adalah apa yang berlaku bila anda laksanakan strategi negara yang terkoordinasi dengan ketepatan, kesabaran dan masa yang sempurna. Malaysia bukan bersedia untuk 2026. Malaysia bersedia untuk kuasai dekad seterusnya, dan 2026 cuma bila semua orang lain akhirnya faham. Memang terbaik sih guys Malaysia. Wah gila ya. Saya sebagai orang Indonesia gitu guys ya, tentu ini suatu kebanggaan gitu guys ya, mempunyai negara serumpun, negara tetangga gitu guys ya, tetapi semaju ini ya gitu guys ya. Dan ini bukan didapat dengan apa ya, dengan spontan gitu guys ya, dengan kebetulan, tidak guys. Ini didapat dengan perjuangan gitu guys ya, dan apa ya, perhitungan yang sangat matang gitu guys ya, bagaimana Malaysia ini bisa menjadi negara yang wow terbaik dari infrastruktur dan segala macamnya. Ini yang membuatkan ekonomi Malaysia ini makin naik, bikin naik. Karena apa? Karena apa ya, disusun dengan teliti dan juga saya pun bingung untuk menjelaskannya guys ya, karena itulah Malaysia. Mungkin teman-teman semuanya lebih paham lagi tentang Malaysia, bagaimana perkembangan Malaysia ini suatu luar biasa guys. Bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari, setiap pergerakan itu Malaysia terbaik sih guys ya. Dan semoga Indonesia juga bisa menyusul dan bisa belajar dengan Malaysia guys ya. Mungkin itu dulu video hari ini, dan mungkin teman-teman semuanya orang Malaysia beruntung, korang semua sudah mempunyai negara Malaysia guys, terbaik guys ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.